Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Saya Kisah akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Saudara, kisah yang ingin saya ketengahkan ini adalah pengalaman daripada seorang pendengar kita yang bertugas sebagai seorang jururawat di Singapura. Namanya Imran. Begini pengalaman yang diceritakan di sini. Saya adalah seorang jururawat gizi. Bertugas di salah sebuah hospital, di sebuah ward. Dan kebanyakan pesakit-pesakit dalam ward ini adalah mereka yang sudah berusia. Pesakit-pesakit yang dah lanjut usia ni, mereka mempunyai pelbagai karina. Kalau yang muda, senang. Yang lebih dewasa, pakcik, makcik, ada yang sampai pangkat datuk dengan nenek, mempunyai karina yang berbeza-beza. Kalau mereka tak nak, macam mana punya pujuk pun, mereka tetap dengan pendirian mereka. Mereka tetap tak nak melakukan perkara itu. Misal kata, "Cik, jangan gerak-gerak. Duduk kat katil. Kena tunggu 3 jam. Ubat habis, nanti baru boleh." Tetap berdegil ke si. Dia akan bangun, dia akan bergerak sana sini jalan. Susah kadang-kadang. Dengan yang muda-muda ni kita faham. Kita boleh cakap, dia faham. Tapi yang lebih dewasa ni lah agak sukar. Kadang-kadang kena gunakan cara pujuk, bercakap baik-baik. Sampaikan ada seorang pesakit. Ini merupakan seorang lelaki, pangkat datuk. Dia ni dimasukkan ke hospital atas sebab semput. Mempunyai penyakit semput yang dahsyat. Ini kalau term yang dipanggil chronic asthmatic. Malam-malam hari semput dia akan datang sebab cuaca sejuk. Nanti akan kedengaran suaranya dalam hospital. Malam yang sunyi dan sepi dapat kedengaran dari jauh. Suara dia tarik nafas semput. Dah kasih ubat pun kadang-kadang masih lagi begitu. Pendengar Misteri Jam 12. Dipendekkan cerita saya, tak perlulah panjang. Saya direct to the point. Datuk ni yang berusia 92 tahun meninggal dunia. Setelah dia tiada, katil beliau untuk 2 malam kisi. Katil tu 2 malam kosong, tak ada orang. Dan untuk 2 malam tu, setiap jururawat termasuk saya yang lalu dekat katil tu, kalau kita berada dekat katil, satu katil ni sedang periksa BP ataupun blood pressure, kata beliau, sedang tengok apa yang patut diberikan ubatan dan sebagainya. Jadi katil yang kosong di belakang kami, semua akan dengar bunyi 2 malam saja. Para jururawat yang bekerja waktu malam berkongsi pengalaman mereka. Malah benda tu serupa. Hanya pada waktu malam akan kedengaran. Sampaikan ada pesakit baru masuk ward hospital. Kalau lelaki, semuanya lelaki. Saya dapat panggilan daripada salah satu katil. Seorang lelaki Melayu, berusia dalam 50 lebih tahun. "Nak, pakcik, nak minta tukar katil boleh tak?" "Kenapa, cik?" "Tak boleh tukar, cik.
Sekarang hospital ni dah penuh. Tengok pakcik, dekat tepi koridor tu pun ada satu katil tengah tunggu. Tak boleh lah nak. Pakcik tak boleh tidur. Tak tahulah siapa yang bunyi berdengkur ni. Kuat sangat. Berdengkur? Tak ada orang berdengkur pun, cik. Sekarang tak ada. Nanti bila kau jalan aku dengar. Kemudian pakcik tu buat bunyi kisi. Macam tu bunyi dia. Saya tak boleh tidur lah kalau bising-bising macam ni. Boleh tak suruh dia bangun ke, kejutkan dia ke, betulkan bantal ke? Kisi, dalam ward tu cuma ada 4 katil. Semua katil penuh. Dan semua katil yang penuh ni, 1 belum tidur, sedang baring. 2 dah tidur, tapi langsung tak dengar mereka berdengkur. Orang kalau tidur berdengkur, dia konsisten, Kisi. Saya masuk ataupun saya keluar, saya ada ataupun saya tiada, tetap dia berdengkur. Tak apa, cik. Nanti kalau dia berdengkur lagi, pakcik tekan butang ni, saya datang, ya. Betul ke tak boleh tukar bilik? Minta maaf, cik. Kalau ada, saya kasih pakcik. Buat masa ni memang tak ada. Saya pun keluar, Kisi, daripada ward. Sedang berjalan nak keluar, saya dengar. Nak. Dengar tak? Saya pusing belakang. Kisi, bunyi sama yang dibuat oleh arwah seorang datuk berusia 92 tahun yang meninggal, Kisi. Yang saya katakan tadi, penyakit kronik asmatik. Bunyi itu kadang-kala kedengaran. Sampaikan kalau mereka yang berada di katil yang sama seringkali mengadu bunyi bising, bunyi orang berdengkur. Tapi sebenarnya itu bukan bunyi orang berdengkur. Sebenarnya itu adalah bunyi orang semput. Masalahnya, dalam bilik tu semua, dalam ward tu semua, tak ada seorang pun yang dimasukkan ke hospital kerana sakit semput. Merupakan hasil kiriman email daripada pendengar Ria yang bernama Arif. Dan di sini Arif ingin berkongsi tentang pengalamannya ketika beliau bertugas sebagai seorang jurutera di atas kapal kontainer 21 tahun yang lalu. Assalamualaikum kepada DJ dan para pendengar Misteri Jam 12 sekalian. Saya Arif dan cerita ini saya ceritakan pada anda ketika saya bertugas sebagai seorang jurutera. Dan kini saya sudah pun bersara daripada bekerja di atas kapal semenjak saya mula berkeluarga. Maklumlah dulu, sebagai seorang anak kapal tu saya bujang. Saya boleh menaiki kapal yang besar dan masa tu kapal yang saya naik melakukan pelayaran daripada Yokohama ke Long Beach di California. Dan kapal itu melalui lautan Pasifik yang sangat luas. Dan untuk pengetahuan pendengar Misteri Jam 12 sekalian, apabila kita bertugas di atas kapal ni, kadang-kala kita sebagai jurutera ada shift tertentu yang perlu kami ikut. Dan pada malam kejadian, pada masa itu saya sedang beristirahat di dalam kabin saya, nak tidur pada malam itu. Namun begitu anehnya pada malam itu, walaupun badan saya kepenatan, saya tidak dapat tidur. Dan bayangkan dalam kapal yang besar itu banyak kabin, ibarat hostel di tengah laut lah. Dan setelah selesai bertugas pada malam itu, saya langsung masuk ke dalam bilik kabin untuk beristirahat. Kami ni kerja shift. Jadi kadangkala walaupun kabin itu boleh didiami 10 orang kru, boleh muat 10 orang kru, tapi pada malam itu saya saja berada dalam kabin tersebut. Sedang saya cuba untuk tidur
pada malam itu. Bayangkan, saya keseorangan dalam bilik kabin yang boleh muatnya 10 orang kat dalam, tapi saya saja keseorangan di dalam. Dalam keadaan yang gelap, sekiranya anda menjenguk di luar jendela, anda hanya boleh nampak laut sahaja. Dan pada malam itu, apabila saya cuba tidur, pintu kabin saya yang ketika itu berada hanya beberapa kaki daripada tempat saya baring terbuka sendiri. Saya muskillah saya terperanjat, kerana kalau anda pernah masuk di dalam kapal, pintu kabin ni sebenarnya boleh berkunci daripada dalam untuk keselamatan diri. Jadi saya muskil macam mana pintu yang awal tadi saya telah pun tutup daripada dalam boleh terbuka dengan sendirinya. Dan walaupun saya dalam keadaan ngantuk, saya beranikan diri juga untuk menoleh ke arah pintu kabin yang terbuka dengan secara tiba-tiba tersebut. Dan perasaan saya mula seram sejuk, sebab apa yang saya nampak tu akan saya ingat selama-lamanya, sebab saya ternampak dua makhluk muncul di depan pintu kabin itu. Dan nampak kelibat dua orang wanita. Satu susuk badannya seperti seorang dewasa, dan sebelahnya seperti seorang budak kecil yang sedang berpimpin tangan bersama wanita dewasa itu. Saya cuba cam muka tersebut. Mana tahu kru ke apa. Tapi oleh kerana dalam keadaan yang gelap, saya tak nampak muka mereka. Gelap sahaja. Saya tergamam, dan ketika makhluk-makhluk ini pergi mencari sesuatu di dalam kabin saya tu, mereka dalam keadaan berpimpin tangan sahaja. Saya hanya terdiam, terkunci di atas katil, melihat mereka berjalan berpusing-pusing di dalam kabin. Dan saya teruskan beristighfar, tak lepas kata-kata itu daripada mulut saya. Mungkin Tuhan nak kabulkan doa saya selepas berpusing. Beberapa pusingan itu, semakin mereka mendekati saya, tiba-tiba mereka lenyap daripada pandangan saya. Dan ketika itulah saya dapat bergerak dengan cepat. Saya tarik selimut saya, tutup muka, dan terus saya tertidur sampailah ke pagi. Dan ketika saya bangun, saya jumpa Kapten. Pagi itu saya tanya, "Awak ni ada pakai kru wanita ke tak?" Kapten tu muskil lah. "Kenapa awak tanya macam itu? Setahu saya kru kita semua lelaki. Dah berapa lama awak kerja ke atas kapal ni, takkan awak tak tahu?" Dan saya ceritakan cerita tersebut terhadap kapten saya. Dan beliau sekadar tersenyum dan mengatakan, inilah adat resam menjadi seorang anak kapal. Sekian saja kejadian misi saya yang berlaku 21 tahun yang lalu semasa berlayar di atas kapal. Dan terima kasih kepada DJ yang bertugas kerana dapat ketengahkan cerita saya kepada para pendengar. Dan maaf kalau tulisan saya tak teratur, maklumlah, dah lama tak tulis karangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Arif yang merupakan jurutera yang telah pun bersara. Beliau telah mengalami kejadian ini 21 tahun pada awalnya. Dan tentu sekali mereka yang sedang bekerja kapal pada ketika ini. Dan saya pernah juga mendapat kiriman SMS bagi mereka yang sudi mendengar MJ12 ni, ada juga yang sedang bekerja kapal. Jadi mungkin peringatan kepada anda, jangan ditegur sekiranya ternampak kru yang bukan merupakan anak kapal anda. Pendengar 897 FM, selamat tengah malam. Saya Casey ucapkan kepada anda semua, terima kasih kerana sudi mendengar siaran misteri jam 12. Lebih banyak kisah akan saya teruskan. Berikut ini kisah daripada Kak Maimun dan rakan-rakan misteri jam 12. Kak Maimun ingin ketengahkan satu peristiwa yang berlaku dalam rumah, dalam bilik tidurnya. Dan saya pasti ramai di antara anda sedang mendengar dalam bilik tidur anda. Kak Maimun menceritakan gangguan mula berlaku setelah suami meninggal dunia.
dalam keluarga Kak Maimun sebelum ini, suami, Kak Maimun, dan seorang anak gadis. Itu merupakan satu-satunya anak tunggal dalam perkahwinan antara Kak Maimun dan arwah suaminya. Anak gadis Kak Maimun berusia 16 tahun. Dan teman pendengar Ria 897 kata Kak Maimun, apa kabar Kisi, dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah yang ingin kakak ketengahkan suatu malam setelah beberapa bulan gangguan benda-benda yang pelik mula berlaku dalam rumah. Kakak tak nak ceritakan apa yang sebelum ini yang pelik, yang kecil-kecil, tapi antara gangguan yang paling menyeramkan berlaku dalam rumah apabila kakak sedang baring di atas katil. Malam tu tak boleh tidur. Kakak masuk tidur sekitar 11 lebih malam. Golek kiri, golek kanan, dapat lelap mata sekejap, kemudian akan tersadar. Nak cakap panas, bilik ada aircon, ada kipas, katil selesa, tapi tetap tak boleh tidur. Entah macam mana, tiba-tiba dalam keadaan tengah malam, kakak tak ingat jam berapa. Sebab bila dah tidur terbangun balik, rasa-rasa mungkin selepas 12 tengah malam. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 kata Kak Maimunah. Pada mulanya kakak sedang tidur, badan kakak miring sebelah kiri, di mana wajah kakak memandang ke arah timbuk di atasnya tingkap. Belakang kakak merupakan tempat kakak turun naik katil. Jadi sedang baring miring sebelah kiri, tengok tingkap, tengok timbuk. Kakak dengar orang buka pintu bilik. Casey, kakak pun toleh ternampak anak kakak. Anak kakak berjalan dari pintu bilik dengan rambutnya yang panjang. Dia berjalan. Kemudian dia baring di atas lantai, betul-betul tepi katil. Kakak baring sebelah dalam. Bila anak kakak masuk bilik, jalan Casey. Seolah-olah anak kakak macam sleepwalking, berjalan dalam tidur. Dia bergerak sampai depan katil, betul-betul antara katil dengan almari. Disitulah dia baring tengah-tengah di atas lantai. Jadi bila anak kakak baring, kakak dah tak nampak dia sebab katil kakak ni tinggi. Katil jenis yang tinggi. Jadi kakak pun cuba golikkan badan. Alangkah tak peranjatnya. Bila kakak golikkan badan, awal tadi kan kakak kata nampak anak baring di atas lantai. Pendengar Ria 897 FM. Kata Kak Maimun, tak ada orang pun di atas lantai dalam bilik tidur kakak, Casey. Kakak terperanjat. Malam tu barulah kakak tahu kenapa tak boleh tidur. Rupa-rupanya ada benda yang mengganggu ketenteraman jiwa kakak. Kakak bangun dari katil, angkat bantal, pergi ke bilik anak, tengok anak kakak sedang nyenyak tidur di atas katil. Kakak pun tak nak kejutkan dia. Buka pintu, kakak tutup pintu bilik. Kakak baring di atas lantai. Anak kakak terperanjat bila nampak kakak terbaring lah. Bila dia nak pergi tandas, sampaikan dia kejutkan kakak. Kakak terbangun dan kakak kata dalam bilik panas, tak boleh tahan. Tapi Casey, sebenarnya dalam bilik ada aircon. Tak tahulah anak boleh terima atau tidak alasan yang kakak berikan. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Maimun, Casey. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda. Dan kita akan terus dengan kisah selanjutnya. Kisah yang kedua akan saya bacakan. Rakan-rakan MJ12, kalau anda rasa takut, anda boleh matikan suara radio anda. Pengalaman kalau tadi dari Kak Maimun. Pendengar Ria 897, bunyi yang tadi cuba saya hasilkan bukanlah satu bunyi yang kelakar, tetapi inilah yang dialami oleh keluarga kita, keluarga misteri jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin,
Casey boleh panggil saya Shikin saja. Waalaikumsalam, Shikin. Pengalaman yang saya ingin berkongsi pada Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12 berlaku di seberang tambak. Lebih kurang sebulan yang lalu, Casey. Sebulan yang lalu. Pada bulan September juga, kami telah pun balik kampung ke Malaysia. Kampung yang disebutkan ini adalah sebuah kampung di kawasan Parit Batu. Kampung makcik saya. Sebenarnya suami kepada makcik saya meninggal dunia bila mendapat berita ramai keluarga di Singapura, katanya ramai keluarga di Singapura telah pun bergegas ke seberang tambak untuk menziarahi si arwah yang meninggal dunia. Jadi pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan oleh Nora Shikin ataupun Shikin nama ringkas. Bila sampai di kampung, kelihatan banyak kenderaan, ramai orang. Kami dapat berita itu sekitar pukul 10 malam. Kami sampai sekitar 12 lebih tengah malam. Rakan-rakan MJ12 hampir 1 pagi sampai ke seberang tambak. Parit Batu nama kawasannya. Di luar rumah banyak kenderaan dan juga mungkin saudara mara terdekat yang dah sampai. Jenazah akan dikebumikan keesokan harinya. Pada malam itu ramai yang duduk dalam rumah dan mula membaca surah-surah Yasin. Dari dalam bilik di mana jenazah diletakkan dalam bilik sampai keluar ruang tamu semua sedang membaca. Jadi kisahnya begini. Saya, suami, kakak ipar, adik-beradik, lebih kurang dalam 4 kenderaan sampai. Makcik menangis dalam rumah tepi suami yang sedang terbujur baring di atas katil. Ramai orang sedang membaca surah Yasin. Casey, dipendekkan cerita, tiba-tiba Casey, makcik saya ni membuat satu bunyian yang menakutkan. Dia mendongak ke langit, kemudian dia membuat seperti bunyi seekor ayam. Ramai-ramai yang berada dalam bilik yang sedang membaca surah Yasin terperanjat dan melihat ke arah makcik dalam keadaan tidak biasa. Apa yang memeranjatkan sangat depan mata saya, lidah makcik saya boleh keluar panjang sampai ke dadanya. Memang tidak boleh dibuat oleh manusia manapun. Lidahnya terkeluar panjang bila saya nampak. Saya terperanjat, Casey. Ingatkan dalam filem berlaku perkara macam ni. Pak Long yang ada dalam bilik tersebut, minta maaf, boleh keluar sekejap tak? Menyuruh beberapa orang dalam bilik keluar termasuk saya. Dalam bilik hanya Pak Long dan juga 2 lagi pakcik saya dengan makcik yang berada dalam bilik seolah-olah terkena sampuk. Saya keluar dan tak tahu apa berlaku dalam bilik, tapi saya dapat dengar bunyi seperti seekor ayam. Berkali-kali kedengaran. Mala yang sedang baca di luar satu persatu berhenti dan memandang ke arah satu sama lain. Dipendekkan cerita, akhirnya setelah lebih kurang 40 minit, Pak Long dan juga 2 pakcik keluar. Mak Long saya bertanya pada suami kenapa. Dah sudah, jangan ditanya. Teruskan baca Yasin, teruskan. Yang lain boleh masuk bilik. Makcik saya yang orang Malaysia ni, Casey, sedang duduk tepi katil, seolah-olah kelihatan lemah sangat-sangat. Tapi setelah kejadian malam tersebut, dia kembali pulih dan tidak ada apa-apa lagi gangguan yang berlaku. Tapi itulah pengalaman. Saya sayang tak dapat lihat sebenarnya apa yang berlaku.
Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan juga sini ada kiriman daripada Kak Aminah Rashid. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kakak pernah mengalami satu peristiwa menakutkan. Yang ini berlaku di sebuah hotel bajet di Melaka. Yang kakak tinggal lah di sana. Dan kakak, apa yang kakak nak ceritakan ni tentang pengalaman yang ringkas saja. Pada satu malam ketika kakak dengan suami sedang tinggal di hotel bajet di Melaka ni, kakak terbangun. Sebabnya sebabnya kakak termimpi mimpi yang menyeramkan pada malam ketika kejadian menakutkan ini berlaku. Jadi bila terbangun mimpi yang menyeramkan ni, kakak istighfar beberapa kali lah. Tengok suami berdengkur, nyenyak tidur. Oleh kerana kakak rasa tak sedap hati, lepas bangun tu macam rasa sesuatu yang tak kena. Jadi kakak pun langsung pergi ke tandas dalam hotel bajet tu untuk ambil wuduk lah, supaya kakak dapat tenangkan diri dan dapat tidur balik dengan betul. Kakak bangun menuju ke arah tandas. Jadi hotel bajet ni, dari tandas kakak berdiri sedang nak ambil wuduk ni, kakak terperasan dekat katil tau. Katil hotel bajet bukan macam katil hotel yang kita tinggal hotel mewah, di mana bawah katil tu semua ditutup. Yang hotel bajet ni, katilnya macam katil bawah ada kosong, ada lopong. Apa yang kakak lihat terkejut kisi apabila ternampak macam ada orang tengah baring bawah katil dalam bilik hotel bajet yang gelap. Kakak buka paip air, air tengah mengalir ni, tengah ambil wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terperasan dekat bawah katil. Dan bila kakak tengok, nampak orang, kakak terpekik sekuat-kuatnya kisi. Pendengar Ria 897. Suami kakak daripada tidur nyenyak berdengkur terbangun. Tanya pada kakak kenapa, apa yang berlaku. Kakak tak boleh berkata apa-apa. Kakak cuba keluar dari tandas, tenangkan diri, masuk balik dalam tandas, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dah bangun ni, kakak solat. Solat untuk tenangkan jiwa perasaan yang tengah takut. Sambil solat tu, sebelum solat tu, kakak kata pada suami, tolong buka lampu dan temankan saya nak solat sekejap. Suami pun buatlah apa yang kakak minta. Selepas solat, kakak tak tidur tutup lampu sebab takut. Suami dalam hanya beberapa minit kisi dah masuk alam mimpi balik. Kakak cuba dan cuba, akhirnya tidur dan takkan lagi duduk dekat hotel bajet. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, saudara, kisah yang ingin saya bacakan ini sejauh mana kebenarannya? Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kisah yang ingin saya bacakan kepada anda. Jangan kita mudah percaya, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut. Itu yang ingin saya beritahu anda sebelum saya ketengahkan pengalaman berikut ini. Dan bila kita cuba bayangkan situasi yang digambarkan oleh pengirim, saya rasa agak seram sedikit. Ini akan berlaku katanya, akan berlaku. Saya tak tahulah sejauh mana benar, ya. Sekali lagi, jangan terlampau terikut-ikut. Dan kisah ini berlaku di Singapura. Akan berlaku kepada orang-orang berikut ini. Satu, akan berlaku kepada orang yang baru saja dalam rumah tu ada kematian. Kematian ahli anggota keluarga. Yang kedua, akan berlaku kepada orang yang baru saja balik daripada menziarahi orang yang meninggal dunia. Akan berlaku pada dua golongan berikut yang tadi disebutkan. Yang ini kiriman daripada Kak Mona. Assalamualaikum para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Kakak ingin ketengahkan satu pengalaman dan kakak rasa ada baiknya kakak berkongsi dengan pendengar Misteri Jam 12 yang lain yang berada di Singapura. Waktu tu kakak baru sahaja kehilangan ibu tersayang yang telah pun meninggal dunia akibat usia yang dah pun senja. Ibu kakak meninggal pada usia 72 tahun. Setelah selamat dikebumikan, kita pun balik ke rumah. Dalam rumah tu, kakak sebelum ini tinggal bersama dengan arwah ibu. Kakak
katanya Kak Mona, dan juga adik kakak seorang ni. Kakak dah berpisah dengan suami agak lama. Anak-anak pun ikut suami. Suami dapat hak penjagaan. Casey, apa yang kakak nak ceritakan ni memang memeranjatkan. Pada malam hari, setelah selamat dikebumikan arwah ibu kakak, dalam rumah adik kakak tengah tidur dalam bilik dia, kakak di ruang tamu sedang duduk sambil menonton TV pada malam yang disebutkan setelah dikebumikan pada petang hari. Setelah balik tu, macam-macam lah kita buat. Majlis tahlil, pada waktu maghrib bacaan Yasin, dan malam tu kakak berehatlah untuk tenangkan diri. Itu pun kakak duduk depan TV tengok kakak. Sebabnya duduk termenung teringatkan arwah mak yang telah pun meninggal, arwah ibu kakak yang telah pun meninggal dunia. Tahu-tahu pintu rumah kakak diketuk Casey pada malam itu. Kakak bangun, kakak berjalan ke pintu rumah dan kakak buka pintu rumah. Terkejut apabila ternampak ada seorang makcik sedang berdiri dengan berselindang. Wajahnya memang amat menyeramkan. Casey nak tahu dia nak apa. Ya, Cik. Cik cari siapa? Nak, makcik datang sini. Nak cari orang baru meninggal. Jadi saya ingatkan yang makcik ni cari arwah ibu saya lah. Mungkin cara dia cakap tu salah. Oh, makcik cari Cik Sapia ya, mak saya. Mak saya baru meninggal, Cik. Baru tadi tengah hari dikebumikan. Makcik tak cari ibu kau. Makcik nak cari roh ibu kau. Saya, Casey. Tutup pintu. Amira! Amira! Saya tutup pintu rumah saya. Saya pusing sambil berjalan. Saya panggil nama adik saya, Amira, Amira. Amira bangun keluar dalam keadaan cemas. Kenapa, Kak? Kak, kenapa, Kak? Amira tahu tak? Tadi depan pintu ada makcik ni datang. Kakak ingatkan dia cari ibu. Kakak cakaplah arwah ibu dah meninggal. Tadi baru kebumikan. Dia kata tak cari ibu. Dia cakap dia cari roh arwah ibu. Pendengar Misteri Jam 12. Lat beberapa minggu, seorang kenalan kakak terkena gangguan yang sama. Dia ceritakan pada kakak ada makcik ni datang. Ketuk pintu, dia buka pintu pada waktu malam. Depan suami katanya dia cari. Cari apa? Dia cari roh orang meninggal. Suami kawan kakak ni tiba-tiba terperanjat. Suruh isteri tutup pintu. Isteri tutup pintu. Malam tu diganggu. Tapi kakak pada malam tu hanya setakat nampak makcik di depan pintu rumah saja. Dan setelah mendengar dan juga kakak sendiri yang mengalaminya, kakak rasalah makcik ini akan pergi rumah ke rumah orang yang meninggal dunia dan mungkin mencari roh yang ada masih lagi belum tinggalkan rumah tersebut. Tak tahulah, Casey. Supaya berhati-hatilah kalau nampak seorang makcik berselindang, nanti dia akan cakap nak cari arwah. Kita ingatkan dia datang ni nak jumpa dengan si arwah. Yelah sebagai seorang teman, tapi bukan Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu ada kisah sebab tu saya beritahu anda jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut ya dengan apa yang diketengahkan dalam MG12. Baik, sebelum tu ada kiriman yang saya ingin bacakan. Mungkin ada di antara anda pernah mendengar kisah ini, tapi ini agak serupa yang pernah dikongsi sama. Terima kasih saya ucapkan kepada
Encik Wahid Sulaiman yang berkongsi keratan yang beliau ada terbaca. Dan di sini dikatakan seorang lelaki warga Cina telah pun dikahwinkan dengan pasangannya. Dan apa yang menarik tentang kisah ini, pasangan yang dikahwinkan kepada lelaki ini, wanita itu sebenarnya telah pun meninggal dunia. Dalam keratan Akbar ini mengatakan, ibu kepada wanita yang dah meninggal dunia ni rasa terkilan sangat-sangat untuk melihat anak gadisnya berumah tangga setelah anak gadisnya terlibat dalam satu kemalangan. Setelah itu ibu dan ayah kepada wanita yang telah pun meninggal dunia ini menyimpan anaknya, menyimpan anaknya dengan bahan-bahan pengawet di dalam rumah mereka. Malah ibu dan ayah yang kaya raya inilah telah pun pergi ke jalan-jalan dan berjumpa dengan setiap lelaki yang beliau temui. Katanya, engkau nak kekayaan tak? Aku nak kasih kau duit dan sebagainya lah. Tapi dengan satu syarat, kalau engkau nak dapat kekayaan aku, engkau nak kena kahwin dan tidur dengan anak aku. Jadi ramai lelaki-lelaki yang inginkan tawaran yang diberikan oleh pasangan suami isteri ini. Dan mereka sejurus saja melihat bakal istrinya, pasangan lelaki ini terus tak jadi nak kahwin dan tinggalkan rumah tersebut. Sampaikan pada suatu hari lah, setelah sekian lama mencari, jumpa seorang jejaka yang tinggal di dalam sebuah kampung yang agak dalam, di mana tawaran yang sukar untuk ditolak, wang yang berjuta dolar yang diberikan oleh keluarga anak orang kaya inilah. Sebabnya ibu dan ayah memang cukup-cukup ingin melihat anaknya yang dah pun meninggal ni berumah tangga. Jadi oleh kerana hasrat tu tak tercapai ketika hidup, mereka teruskan hasrat mereka supaya tercapai ketika anaknya meninggal dunia. Dalam akhbar ini mengatakan, satu persatulah lelaki dia jumpa, dia bawa datang rumah, wah nak kahwin dengan anak aku. Kononlah saya rasa macam itulah. Jadi apabila lelaki satu persatu datang, mungkin disajikan dengan minuman teh, dia cakap, baiklah sekarang kau ada sedia nak tengok anak aku? Boleh ya. Semangatlah nak dapat duit ni berjuta dolar ni nak jadi pewaris harta benda ni. Kemudian bawa naik atas, masuk dalam bilik anak, buka pintu, anak tengah baring atas katil tapi tidak bergerak. Jadi bila ditanya kenapa anaknya tengah tidur ke? Tak, anak aku sebenarnya dah meninggal dunia. Dan akhirnya ada seorang lelaki yang telah pun setuju berkahwin dengan anak kepada dua pasangan suami isteri inilah, dan mendapat wang yang agak banyak, walaupun setelah ketahui bakal istrinya adalah seseorang yang dah pun lama meninggal dunia. Jadi untuk membuktikan rasa kasih dan sayang, lelaki tersebut harus meniduri isteri yang dah mati dalam rumah mereka. Jadi mak bapak ni cakap, okey kau masuk dalam bilik, kau tidur dengan anak aku. Upacara persandingan berjalan macam biasalah. Ada jemputan orang-orang tertentu. Malah wanita tersebut bila didirikan di belakang papan, beralaskan badannya papan dan berdiri tegak, matanya tu telah dibuka dengan menggunakan sejenis pelekat mata dan diletakkan katanya contact lens supaya mata wanita tu tidak kelihatan seperti orang yang dah pun meninggal dunia. Dan malam tu lelaki tersebut dibawa masuk ke dalam bilik bersama dengan mayat istrinya untuk tidur dengan isteri tersebut. Dan lelaki ini difahamkan harus melakukan perkara-perkara ... ini. Anda bayangkan, Kemudian untuk beberapa bulan sebelum ibu dan ayah wanita ini mengesahkan yang mereka akan berikan wang kepada jejaka tersebut. Walau apapun, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Kata pendengar kita, Kisi ada pernah putarkan lagu ataupun nyanyian seperti seorang perempuan menyanyi
Suara nyanyian ni pernah saya dengar ketika saya menginap di salah sebuah resort di Malaysia. Lebih tepat lagi, di resort di kawasan Desaru. Adakah yang dimaksudkan suara yang ini? Ataupun suara yang dimaksudkan suara ini? Okey, ini kata Hirman, pengalaman saya Casey, dengan kawan-kawan lah, sekumpulan kawan-kawan lelaki. Kita lebih kita lebih kurang dalam 4 orang, bercuti di salah sebuah resort di Desaru. Apa yang berlaku Casey? Apabila saya dengan teman-teman dah pun nak tidur waktu malam, jadi katil ke atas tu adalah katil, kalau tak silap saya, katil queen size. Katil queen size. Tak begitu besar. Paling-paling pun 3 orang boleh tidur lah. 3 orang. Saya tak nak tidur rapat-rapat dengan members-members. Rasa tak sedap Casey. Walaupun kita brothers, kata beliau. Saya action. Mereka tidur atas, saya kata, tak apa, korang tidur. Aku tidur kat bawah sofa. Saya pun turun bawah, tidur sorang-sorang dekat sofa. Tengah tidur Casey. Member kat atas ni. Dengar suara orang menyanyi sama macam sound effect yang Casey putarkan. Jadi pada mulanya, saya ingatkan bunyi suara TV. Sebab saya tidur bawah, televisyen tu dekat bawah. Buka mata tengok, TV off ataupun dimatikan. Ini apa pula ni? Bodoh lah. Semakin saya diam, semakin menjadi-jadi Casey. Yang membuat saya terus tinggalkan ruang tamu dekat bawah, naik atas. Apabila tengah baring, mula dengan suara yang seterusnya berikutnya. Televisyen yang mati itu hidup. Menyala dengan sendirinya. Kemudian, suara kuat macam ada orang tekan butang remote control untuk kuatkan suara. Saya ambil remote control, saya matikan TV. Naik atas Casey, tolak kawan saya. Tepi. Alah, kau ni kata tadi nak duduk bawah. 4 orang tidur atas katil queen size. Sempit pun sempit lah Casey. Kekok pun kekok lah Casey. Itulah pengalaman yang pendek. Terima kasih. Ada iklan yang ingin disampaikan. Tapi ini adalah satu peristiwa berkenaan dengan seorang pendengar kita yang bernama, mana ni kejap Okey, ini daripada Fura. Fura berkongsi pengalaman beliau balik rumah naik lift. Waktu dia naik lift tu, dalam kisah ini katanya selepas antara 1 pagi sampai 2 pagi, beliau balik rumah selepas keluar dengan kawan-kawan, balik agak lewat, naik lift sorang-sorang. Sesuatu berlaku pada dirinya. Nantikan kita akan kembali selepas pesanan berikut ini. Dengar ya 897. Kisah berikut ini seperti saya katakan datang dari Fura. Beliau balik agak lewat jam lebih kurang antara 1 hingga 2 pagi pulang ke rumahnya. Dalam pengalaman Fura menaiki lift, rumahnya itu berada di tingkat 13. Rumah tingkat 13. Naik lift pada waktu tu beliau seorang diri. Dan katanya ini adalah satu kebiasaan manusia. Sekarang ini tak kisah lelaki atau perempuan. Tapi kalau perempuan confirm pasti plus chop akan buat perkara ini. Kita kalau jalan nampak cermin, kita akan tengok diri kita sendiri. Tengok refleksi, tengok rambut lah, tengok makeup lah, tengok diri kita, tengok pakaian. Begitulah dengan saya. Saya balik jam 1 lebih pagi, masuk dalam lift, pintu tutup, dah tekan tingkat 13. Dalam perjalanan dalam lift tu, sebelah kiri dengan kanan, ada besi Itu besi sebelah kiri dengan kanan, ibarat seperti cermin yang nampak refleksi. Jadi, saya ni, kata Fura, sedang bermain dengan rambut saya. Sebabnya awal tadi, saya baru saja ribbon rambut. Jadi tengah pegang rambut lah, daripada atas kepala saya pegang, tarik bawah rambut, tarik.
Tiba-tiba sedang saya berbuat demikian beberapa kali, katanya dia tarik atas, tarik bawah, tarik sampai ke bawah sampai ujung rambut. Tarik lagi atas, bawah, tengoklah tengah betulkan rambut, tengok parting, tengok rambut saya yang panjang dah ribbon ni. Saya perasan, saya tarik rambut. Kenapa rambut aku panjang sangat ni? Casey, sebenarnya pada waktu itu rambut saya melepasi bahu hanya lebih beberapa sentimeter saja. Tapi dalam lift, bila saya tarik rambut saya, ia seolah-olah hampir sampai bahagian setengah tubuh saya, Casey. Tengah tarik, saya tengok sendiri terperanjat. Rambut hitam sama, tapi kenapa sampai bahagian setengah tubuh? Pendengar Misteri Jam 12. Dalam masa yang sama bila saya terperanjat sebab tengok rambut panjang, saya terkejut dan tercungap-cungap saya dibuatnya kerana terperanjat. Kemudian bila saya pusing lagi dan saya tengok rambut saya dah kembali tempat biasa. Adakah saya hayal ataupun apa yang telah pun terjadi? Jadi sampai tingkat rumah saya. Daripada balik happy-happy, nak mandis dan juga salin pakaian, tidur, balik dah tak boleh Casey. Dah rasa takut dan seram sangat-sangat. Jadi akhirnya sampai rumah, seperti dikatakan tadi, saya mandi, bersihkan diri. Kemudian saya keluar daripada tandas, masuk ke dalam bilik, salin pakaian. Jadi bila saya berada depan cermin, sebab awal tadi bila saya keluar tu, saya dah ribbon rambut. Jadi saya, katanya Fura, duduk depan cermin, masih bermain dengan rambut lagi Hampir-hampir jam 2 pagi. Tengah tarik rambut. Tarik rambut saya masih sedikit sahaja melepasi bahu. Tarik, okey. Kemudian tarik lagi rambut, kiri kanan tarik, okey. Tiba-tiba bila saya sedang tengok cermin, saya nampak Casey macam ada tangan dekat celah rambut, tarik rambut saya, tarik. Tangan siapa tu? Casey, tangan tu menjelma dalam beberapa saat. Tapi saya boleh rasa ada tangan orang yang masuk celah rambut saya dan tarik rambut saya dari atas. Setengah jalan bila saya perasan dia berhenti dan hilang. Casey, tu tangan siapa, Casey? Saya bila nampak perkara tersebut tanya dalam hati, tangan siapa tu? Kemudian saya terpekik sekuat-kuatnya. Malam tu adalah malam paling menyeramkan dalam hidup saya. Jadi akhirnya perkara ini menjadi satu gangguan dalam hidup. Yang mana dalam rumah kadang-kadang ternampak kelibat, sebelum ni tak ada. Selalunya saya yang ternampak, saya yang kena. Dan mendengar Ria 897 FM. Kata Fura, setelah saya terkena gangguan tu, saya takut sangat-sangat. Takut nak duduk dalam bilik seorang diri, nak duduk dalam rumah seorang diri, nak naik lift seorang diri. Jadi ibu saya lah teman saya ke mana saja saya pergi. Katanya Fura, terima kasih. Dan juga selamat malam, Casey. FYI, rambut panjang melebihi paras bahu sampai setengah tubuh. Dan juga pendengar Ria 897 FM. Bila saya balik tu, sedang tengok cermin, macam ada orang pula yang sedang membelai-belai rambut saya sebab saya nampak jari orang masuk celah rambut dan tarik seperti mana yang saya lakukan. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini datang daripada Muhammad Syazwan Abdul Hamid. Kata beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kisah pernah terjadi pada saya di Kuala Lumpur. Dan saya menginap di sebuah hotel. Saya tak perlu sebutlah nama hotel ni. Hotel ini dekat dengan penjara Pudu. Yang sekarang ni dah pun terbengkalai nampaknya. Ataupun dah dirobohkan. Apa yang berlaku?
saya pernah masuk salah bilik hotel. Pelik kan? Bilik hotel ni menggunakan kad, access card untuk masuk. Tak perlu kunci yang biasa, menggunakan access card. Yang saya hairan, access card untuk masuk ke bilik yang saya ada boleh tap dan boleh termasuk bilik lain, kata Syazwan. Jadi saya pergi ke sana sebenarnya untuk berjumpa dengan beberapa orang rakan lah, untuk berbincang tentang bisnes kolaborasi antara saya di Singapura dan teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur. Jadi setelah saya habis jumpa mereka, waktu tu dah agak malam, sekitar jam 11 lebih malam. Saya pun dah terlampau penat. Saya balik bilik hotel dengan keadaan penat sangat-sangat, kepala saya mabuk. Saya pun pergi bilik, saya tap. Bila tap, pintu terbuka. Saya pun tak fikir panjang. Masuk dalam bilik tu, tutup. Tutup, masukkan kad. Aircon menyala, lampu menyala. Terus dekat katil juga, saya baring, tak fikir panjang. Saya baring dekat katil. Baring sampaikan saya terlelap pada waktu itu. Pendengar Ria 897 FM, saya terbangun daripada tidur saya. Setelah saya rasa mungkin setengah jam, 40 minit saya tertidur dekat dalam bilik hotel ni. Saya terbangun sebab saya rasakan dekat katil yang saya baring tu, ada orang main lompat-lompat, Casey. Macam ada orang diri di atas katil tu, kemudian dia lompat-lompat membuat saya terbangun. Bila saya bangun, saya dapat rasakan seperti ada orang yang baru bermain lompat-lompat daripada katil bilik hotel saya. Saya jadi tertanya-tanya. Saya bangun, saya tengok sekitaran saya dalam bilik hotel. Kemudian saya pun okeylah, aku dah tidur dah cukup. Mungkin tadi mimpi lah sebab terlampau kepenatan sangat-sangat. Saya pun bangun nak tanggalkan sepatu, baru saya perasan, ni bilik siapa ni? Mana aku punya beg-beg, barang-barang? Saya buka almari, tak ada. Kemudian saya tertanya-tanya lagi, mana barang aku? Akhirnya bila saya keluar daripada bilik hotel tu untuk tengok nombor pintu, saya berada di bilik hotel yang salah, Casey. Bilik hotel saya berada jauh daripada tempat yang saya ada. Saya dengan segera, Casey, angkat beg saya, haversack yang saya bawa keluar tadi. Saya sebelum nak keluar daripada bilik hotel ni, saya sempat toleh ke belakang. Saya ternampak dekat belakang langsir dalam bilik hotel ni, ada seperti susuk tubuh manusia berdiri di sebalik langsir bilik hotel, kemudian sedang menjenguk sambil memegang langsir dari jauh. Bila saya ternampak, saya istighfar berkali-kali. Saya keluar tutup pintu bilik hotel dan saya pegang kunci saya. Tadi aku masuk macam mana? Dengan access card yang sama, saya tap sekali lagi. Bilik hotel tu tak boleh terbuka pintunya. Tap lagi, tak boleh buka. Merah. Macam mana aku masuk tadi? Saya pun terus jalan ke beberapa pintu untuk masuk ke bilik saya. Bila saya tap kad, lampu hijau, saya baru boleh masuk dan barulah saya nampak luggage bag saya dan juga itulah bilik hotel saya yang sebenar. Yang menjadi tanda tanya, Casey, bagaimana akses kad saya boleh masuk bilik yang bukan bilik saya? Bila saya sedang tidur, nyenyak tidur kerana kepenatan 30 hingga 40 minit, saya dapat rasakan ada orang bermain lompat-lompat di atas, katanya di sini orang bermain lompat-lompat. Jadi di atas katil, dapat rasakan di tengah pejam ni, tengah tidur. Saya bangun, rupa-rupanya saya salah bilik, Casey. Untuk pengetahuan Casey, hotel yang dimaksudkan adalah ... Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, Casey. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Radin. Ya, ini ada kronik case. Casey tahu tak, ini untuk pengalaman, Pak Adin nasihat lah. Memang kita zaman-zaman dulu, nenek-nenek moyang kita ni, dorang banyak mengamalkan apa tau, Casey, petua. Tapi bukan semua petua ni yang baik, Casey. Sebab petua ni adalah satu apa tau, kalau nak dikatakan dalam istilah bahasa Melayu, adalah amalan datuk nenek moyang yang dulu mungkin belum pengaruh dengan agama Islam, Casey. Kadang-kadang terbawa-bawa virus flu yang kronik ni ke zaman anak-anak muda generasi zaman sekarang. Ini dipanggil apa tak, Casey? Akibat chronic case loving couple, suami isteri. Kerana apa?
isteri dia ni asyik taksub dengan pelajaran nenek dia yang suka mengajar dia waktu dia anak dara. Kau kalau nak buat satu perkara gunakan petua, tahu tak? Kalau apa-apa cucuku, jadi dia ni tertaksub dengan ilmu nenek dia. Sebab apa? Nenek itu pasal Pak dia cakap kan, dua kes ni. Nenek kalau dia tidak menurunkan ilmu saka, dia menurunkan ilmu petua yang kes kronik yang teramat sangat. Dua, iaitu saka atau petua. Tapi tanpa disedar kesi, petua ni adalah satu amalan yang dipanggil khurafat juga. Dia bukan syirik kesi, tapi dia telah kita mentaksubkan sesuatu keyakinan, iaitu dengan petua ni akan mewujudkan benteng yang lebih kuat dari kuasa Allah Ta'ala. Astagfirullah, kenapa korang jadi begini ni? Sedih betul aku. Jadi apa nak buat? Para dia juga ikhlas. Jadi ini kesi, ni lepas Pak Din ubat ni, baru dia mengaku, dia cakap dekat telefon sama isteri, dia cakap, Pak Din, saya selalu suruh isteri suami saya, kalau nak tidur bang ikut betul. Tapi yang kau ni, Pak Din cakap dengan dia lah, kau ni heran, kau sayang kasih suami kau, tapi yang kau nak ajar kau, orang kata suami kau kan captain of the ship, yang kau nak remote control suami kau apa asal? Ajar dengan dokon dok betul, akhirnya suami kau pandang kau sayang tau, dia pandang kau bini, dia dengar cakap suami isteri dia, tengok alamak sayang betul suami. Macam kesi dengar cakap isteri Fizao kan, pasal Fizao baik dengan kau, sayang kau. Jadi apa terjadi? Tapi sayang pun seorang suami, tapi jangan boleh kalau isteri, walaupun suami kau sayang, tapi janganlah kau mengajarkan ilmu petua taksub yang kau amalkan waktu yang kau selalu dah menjiwai dengan nenek kau, iaitu arwah nenek dia kesayang, yang dia dalam waktu dia anak dara, dia suka singgah rumah nenek dia, tidur rumah nenek dia lah. Ini ibu dia pemak gitu. Tapi dalam gitu rupanya nenek ni banyak mengajar dia ilmu. Tanpa dia sedar nenek ni, apabila dia mengajar petua ni, itu salah satu ijazah, satu menurunkan ilmu kepada perempuan kasi. Dan anak dia anak dara perempuan, pada umur 16 nenek dia dah ajar dia lah, dia cerita. Tapi ini yang Pak Din kita kembali kepada kronik kes, apa sebab Pak Din tak galakkan petua ni diamalkan dalam zaman keislaman kita. Sebab Islam tu is great, you see. Pasal apa? Dia mengajar kita tauhid hanya kepada Tuhan yang satu, Allah Ta'ala lah sayang. Tapi satu, terjadilah apa tak kesi. Setiap hari dia suruh tepuk bantal. Apabila bantal bang, kita kadang-kadang jangan pakai time clock bang, jangan pakai watch kita pay time ke alarm clock, kita pakai macam nenek ayah sayang nenek tahu, dia pesan selalu ikut petua. Apa tak kesi? Diorang suami isteri ni .com dengar cakap pula petua nenek dia kerana bini dia pasal gara-gara isteri yang dia sayang ni selalu ikut. Bang, 3 kali tepuk bantal, apa tahu dia sebut, aku seru bantal tepuk apa tahu, kejut aku pukul 5, bantal aku seru, kejut kau aku pukul 5. Jadi dua-dua sebut samalah bang, sebut bang, bantal aku seru, kejut aku pukul 5 katakan. Begitu dia menyeru menggunakan petua untuk menyeru bantal tu. Tapi tanpa dia sedar kesi, seruan yang kita seru ni bukan mengundang bantal, tapi mengundang alam gaib yang telah dikatakan .com, .pelunggu ke .nonsense setan ke alam penduduk yang lain yang mengejut dia kesi. Setiap malam isteri cakap bila dia amalkan gitu dan suami, kalau tak isteri atau suami, ada orang yang kadang-kadang orang kata apa tak, cuit-cuit kaki dia atau cuit-cuit telinga dia, tak sadarlah pukul 5. Dekat bang, sekarang pukul 5 kita sadar bang, tapi kenapa pula bukan bantal ni yang kejut kita, tapi macam ada benda yang mencuit kita bang. Ini sebab kesi, apa ilmiah seruan kita di waktu malam, mulut kita ni bahaya kesi. Pasal mulut ni janganlah mengamalkan petua-petua seperti gini, sebab benda halus ni diorang ada .com, .telinga, diorang pun ada hearsay evidence juga, ada apa tu proven evidence. Kau cakap aku ada hearsay evidence, wah aku ada proof, kau ada proof, kau cakap gini. Jadi dia meniru dan dia yang menjalankan benda halus ni kesi. Dia telah apa tahu, seruan petua bantah-bantah kejut aku pukul 5 ni, aku seru semangat kejut aku pukul 5, rupanya telah mengundang alam gaib yang datang, yang mungkin telah dipuja tanpa kesi. Tahu tak, bila dia memuja seru-seru dengan begitu, tanpa dia menggunakan kalimah yang ditauhidkan dengan awalan bismillah,
terjadilah anything got to do without the power of kalimah punya recitation, pembacaan akan mengundang benda-benda yang kronik.com.nonsense. Dan akhirnya Pak Din cakap ikhlas, setiap malam suami isteri ni diganggu. Bila dia tak bikin itu petua pun 2-5 pagi pun dia akan dikecut, dia akan dicuit. Tapi bila dicuit, akhirnya mereka dah jadi satu trauma.com dah penakut. Dia cakap, Pak Din, saya telah diganggu setiap malam. Pak Din cakap, kenapa kau diganggu? Sebab inilah punca isteri saya mungkin pada hari-hari mengajar. Kau tahu tak kau sayang isteri kau. Memang kau tahu kau sayang siapa, tak sayang isteri ya. Tapi Pak Din cakap ikhlas. Walaupun gini, tapi kau mesti jangan ikut. Tidak, dia cakap, bang, kalau abang tak ikut saya punya petua hari dia tak payah tidur dengan I lah, make love dengan I. Tengok, astagfirullahaladzim, isteri ni tengok kerana kau tak sokkan cucu nenek kau punya ajaran, yang kau threaten pula bini kau, laki kau, kalau tak ikut petua suruh-suruh bantang, kau tak nak tidur, kau tak nak bermesra. Alamak, sedih betul. Kenapa kau gini hanya betul lah. Tapi lepas tu Pak Din bantu. Tapi rupanya Casey setiap malam, setiap subuh, orang kata akan benda yang akan mencuit-cuit dia suruh bangun Casey. Ini punca daripada apa tahu? Sebab seruan suara. Setiap seruan suara kita ni, Casey, dua. Suara kita mengingat, memohon pada Allah Ta'ala, akan datanglah hidayah Allah Ta'ala. Tapi kalau seruan kita tanpa menyebut nama Allah Ta'ala, seruan kepada semangat aja, akan datang mengundang.com alam raib 1001 macam kronik meraib yang menjelma, yang mengundang dan mengganggu kita kerana nama itu kau menyeru semangat tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Kau tak menyebut .com, lillahi ta'ala yang power tu. Dan akhirnya dia diganggu, Casey. Dan Pak Din datang, dan akhirnya Pak Din buat sesuatu lah. Pak Din tak nak sebut, tapi cerita Pak Nadir untuk pendekkan. Pak Din dah tak nak macam dulu. Takut nanti aku dengar keyboard warrior tak tahu apa, suka attack aku dekat Facebook lah. Tapi suka condemn Pak Radin kena condemn lah. Aku sedih aku. Jadi apa terjadi, Pak Din kasih tahu doa, Pak cakap baiklah Pak Din bantu. Pak Din pagarkan. Rupanya benda tu datang melalui tingkap, melalui pintu, dan benda ni suruhan dia tu, kasih tahu tak, setiap doa kita akan pergi ke langit. Sebab apa? Kita suruhan ni minta pada Allah Ta'ala. Tapi kalau seruan kita dengan petua akan mengundang apa tahu, akan suara kita ni kan dibawa oleh angin ke si. Macam Pak Radin berbual, kaya apa alam raib tak dengar aku dah berbual. Oh, Pak Radin ada cerita kronik kes pasal aku ke apa. Dan mereka dengar ke si. Jadi seruan petua dia dibawa angin. Sebab angin yang lalu akan menerbangkan suara kita. Okay, see? That's why the voice, the echo of our voice is being carried echo by the wind. Dan akhirnya Pak Din bantu, dan Pak Din cakap dengan isteri dia, kau lain kali orang kata janganlah kau threaten ni suami kau. Kalau suami tak ikut petua, kau tak nak sayang, nak peluk sayang, tak baik tau. Suami si isteri kau kan surga suami kau. Pak Din, saya gurau aja, tapi takkan saya tak nak peluk suami saya, kan suami saya. Tapi jangan threaten dia lah kerana dia tak nak suruh pasal nenek kau pasal. Dan akhirnya baiklah Pak Din, saya bantu Pak Din. Zaman hari ini Pak Din cakap apa saja amalan petua dalam yang dilakukan oleh nenek kita ni, janganlah kita ikut. Macam contoh petua dua apa, datuk nenek anak tu cucu tumpah lalu. Habis dok call nenek siapa, datuk nenek siapa yang datang tu, rupanya nenek unseen force pula. Tapi mereka telah disettle. Saudara, terima kasih kepada semua. Dah 2 minit pagi. Casey undurkan diri. Saya jumpa anda esok malam dalam rancangan ataupun dalam geng burung hantu. Terima kasih pada semua yang mendengar rancangan MJ12, tak kira di mana anda berada. Dan esok ingatkan saya ada sebenarnya satu lagi kisah. Masa tidak mengizinkan, saya terpaksa tamatkan sesi bercerita saya pada malam ini. Kisah satu lagi yang saya nak kongsi sama ni adalah berkenaan dengan ini kiriman daripada seorang bekas pengurus artis. Benar ataupun tidak, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan. Beliau bekas pengurus artis ni nak berkongsi tentang seorang artis yang beliau pernah jaga, dan ada satu amalan-amalan yang beliau lakukan. Tapi saya tak akan dedahkan nama artisnya siapa.
Sama-sama kita dengar. MJ12 hanya sekadar hiburan. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Apa jua yang dikongsi sama, anggaplah hanya sesuatu yang direka untuk hiburan semata-mata. Terima kasih dan selamat pagi.